mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qasas 1 Qasas 1 perenggan paling bawah sekali tu. Dekat sedangkan tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala abiyil qasimil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad al-fatih lima uliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi miqdaril azim. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala sayyidina. InsyaAllah kita tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi barakatihi wa asrarihi fid darani amin ya rabbal alamin. Al-'ajilatu hiya dunya fa idza kana al-muridu laha fadlan an sa'i bi talabiha masiruhu ila an-nar ma'al lawmi was-sawari. Kata Imam Haddad, sedangkan sesuatu yang segera. Wal ajilatu, al ajilah itu sesuatu yang segera. Allah SWT. Al ajilah ataupun ajal, seperti firman Allah SWT, wa khuliqal insan min ajal. Ciptakan manusia itu dia ajal. Sifat manusia itu dia suka tergesa-gesa ataupun nak sesuatu dengan segera. Itu sifat manusia. Tetapi bukanlah semua yang kita nak segerakan itu tak bagus. Ada juga yang bagus. Seperti seorang yang meninggal dunia, segerakan kita untuk menguruskan jenazahnya. Ataupun seorang pemuda yang mampu untuk memberi nafkah dan dia telah sampailah waktu untuk dia kahwin, maka sunat segerakan. Itu tidak termasuk daripada segera yang dicelalah. Kerana ada hadis Nabi SAW, segera itu daripada tergesa-gesa ataupun segera itu daripada syaitan, dan bertenang itu adalah daripada Allah SWT. Tetapi ada perkara yang kena kita tergesa-gesa ataupun segerakan. Ini tak apalah. Tapi perbahasan di sini adalah sesuatu yang segera adalah dunia. Ini perbahasan Imam Haddad tentang ayat Quran Surah Al-Isra ayat 18 hingga 19. Man kana yuridul ajilah, dekat perenggan atas tu. Orang siapa yang nak ajilah, ajilah sesuatu yang segera. Segera di sini adalah dunia. Dan Allah kata Imam Haddad, jika seorang yang hanya menginginkannya itu menginginkan sesuatu yang segera, itu dunialah, maka tempat kembalinya adalah neraka dalam keadaan tercela dan terhina. Maka lebih-lebih lagi lah mereka yang berusaha mencarinya. Yang ini baru nak dia boleh tadabbur ayat Quran ini. Allah kata man kana yuridul ajilah, Allah senang. Barang siapa yang dia nak, Allah senang amat. Bukan dia mencari tapi dia nak baru dia nak. Dia nak dunia. Dunia ni ada ulama mensyarahkan, dunia ni bukan pokok, bukan langit. Itu tak termasuk dalam dunia perbahasan tasawuf. Dunia dalam perbahasan ilmu tasawuf adalah 3 perkara. Yang pertama sekali adalah harta. Yang kedua, pangkat ataupun kita sebut tahta. Termasuk tahta ini juga adalah kemasyhuran. Nama Allah masyhur. Yang ketiga, wanita. Wanita itu termasuk bahagian dunia.
Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis mafhumnya, Allah Subhanahu, wanita itu adalah perhiasan dunia. Allah Subhanahu, atau wanita itu adalah dunia. Dan sebaik-baik perhiasan dunia, Allah Subhanahu, adalah wanita yang salihah. Orang perempuan atau wanita ni mereka menjadi perhiasan di dunia ni. Tanpa orang perempuan, kita rasa macam tak seronok hidup. Cuba kita bayangkan dunia ni tak ada orang perempuan, seronok hidup. Hak seronok tu pelik, kena check boleh. Dia geng mana tu? Takut geng bendera warna-warni. Ya Allah SWT. Kita orang lelaki ni Allah dah firman dalam Quran, Allah SWT, Zuyyina linnasi hubbus syahawat. Allah SWT, Minan nisa wal banin, sampailah habis ayat. Allah SWT, Allah firman dalam ayat itu dihiasi, Allah SWT, bagi manusia itu, Allah SWT, cinta kepada keinginan dia. Syahwat itu keinginan. Keinginan kepada siapa ni? Kepada Allah SWT, wanita, anak pinak, Allah SWT. Jadi fitrah manusia atau orang lelaki ni disuka pada orang perempuan. Melanggar fitrah, lari pada fitrah, tak betul dengan fitrah, lelaki suka pada lelaki. Kalau suka tu cinta, berkasih sayang kerana Allah, tolong menolong kerana Allah, itu lain. Ini disuka pada orang lelaki sampai tak mau kahwin dengan orang perempuan, nak kahwin dengan orang lelaki juga. Ni panggil Abu nampak sih ya, habis sedap dia. Ya. Dia Allah SWT. Ini problem lah. Jadi Nabi dah bersabda, perempuan itu perhiasan dunia ini. Tanpa orang perempuan, dunia ini tanpa hiasan. Macam seolah tak ada hiasan, tak seronok lah. Rumah kena hias sikit baru seronok kita duduk rumah. Dunia ni perlu dihias. Allah hias dunia ni dengan orang wanita, perempuan lah. Dan sebaik-baik hiasan dunia ni adalah wanita yang salihah. Kenapa wanita salihah itu dalam hadis yang lain, apabila suaminya melihatnya akan merasakan ketenangan, ada waqar, ada sakinah. Itu tanda wanita salihah. Isteri atau wanita pada hari ini, dia duk fikir nak beli produk apa, nak beli cantik muka, suruh abang dia atau suami dia pergi kedai mah. Dia kata ada mah berseri ni, baru nampak lawa. Tidak. Itu tak apalah, itu bahagian dunia, mampu beli, tak ada masalah apa, tidak haram, silakan, boleh saja. Bahkan menggembirakan hati isteri itu boleh-boleh saja. Dengan kita buat di mall ke, jalan-jalan ke, beli mah ke, silakan. Itu termasuk daripada kita memberi hak isteri ataupun menggembirakan, menjaga hak batin isteri kita. Jadi Allah senang amat. Jangan biar orang perempuan tu hidup tekanan macam tu, ada rumah saja, kena ada time kita berhibur dengan dia. Seperti Nabi SAW, ada time Rasulullah SAW ajak isteri-isterinya keluar musafir, jalan-jalan. Ada satu hari Nabi ajak Sayyidina Aisyah pergi ke satu kebun. Rasulullah buat apa di sana? Rasulullah tengok kehijauan yang ada, sungai-sungai yang mengalir. Bawa Sayyidina Aisyah teman. Macam kita pergi melancong lah. Kan ada time juga untuk dia panggil apa, menenangkan, melapangkan dada isteri. Jadi ada sebagian isteri mereka fikirkan harta, barang mah, pakaian cantik dan juga muka bergelok. Dia terbaru suamiku tak cari lain. Sebenarnya suami kita nak cari lain ni sebab apa? Sebab dia tak tenang tu hidup dengan kita tu. Tak nak cari lain. Wakil bagi suami-suami lah. Lawak. Lagi masuk cik marah macam tu. Tak main dah ni. Dia depan tu tunggu lah. Jangan masuk kampung ni. Ini sajalah kita cakap saja, kita bincang-bincang saja. Kenapa seorang suami kadang-kadang dia fikir untuk mencari isteri yang lain, ataupun dia rasa macam tak ada satu kebahagiaan, ketenangan dengan isteri ni. Siapa jadi macam tu? Sebab isteri ni tak solehah. Itu saja jawapan dia. Dan Rasulullah ada bersabda yang mafhumnya, isteri solehah, suami melihatnya akan merasakan ketenangan. Tenang, lain macam sejuk dada, lain. Itu isteri solehah, menyebabkan wujudnya kebahagiaan rumah tangga. Tapi kita kena faham, jangan salahkan orang wanita, jangan salahkan orang perempuan. Kerana banyak juga perbahasan ulama berkenaan dengan orang perempuan ni jadi tak solehah, jadi fasiqah ataupun jadi fasik, jadi tak bagus ni. Sebab kadang-kadang orang lelaki juga, orang lelaki tak peduli untuk didik orang perempuan. Biar makan minum macam tu saja, biar dia berhibur, dia tengok K-pop, dia biar nak makan apa halal haram syubhat, tak kira makan saja. Akhirnya tumbuhlah isteri yang tak solehah. Pening juga suami tu, punca suami juga.
Ataupun punca ayahnya yang sebelum tu. Ayah ni tak didik anak perempuan ni. Kita kahwin dengan keluarga dia, kita kahwin dengan budak perempuan ni, yang ayah dia tak didik, kita susah. Kita susah sikit, cabaran besar dalam rumah tangga kita. Kecuali kita kahwin dengan seorang perempuan yang dah dididik oleh ayahnya. Ataupun kita kahwin dengan perempuan ni, wanita Muslimat ni, kita didik dia menjadi salihah. Bagaimana dia nak mengamalkan sunnah Nabi Muhammad, bagaimana nak contohi wanita-wanita ahli syurga, Sayyidatun Nisa ahli jannah, bagaimana nak mencontohi Sayyidah Khadijah, Sayyidah Fatimah dan lain-lain lagi. Jadi kita mendidik dia. Kalau tak pandai didik, bawa pergi kuliah lah, senang saja. Jadi Allah senang amat. Jadi dunia ini perhiasan adalah wanita. Dengan wujudnya kaum wanita, dunia ini menjadi berseri-serilah, cantiklah, elok, sempurna di depan manusia dengan wujudnya wanita. Dan kita orang lelaki, kita perlukan wanita, dan wanita perlukan orang lelaki. Barulah sempurna macam tu yang dicipta ataupun dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saling memerlukan dan saling menyempurnakan. Kita orang lelaki tak boleh kata orang perempuan tak bagus sebab tak macam kita, tak boleh. Kerana orang perempuan dia ada kelebihan dia dan kita ada kelebihan kita. Kadang-kadang isteri kita ni dia fikirkan masalah kecil ni lebih-lebih sangat. Belek baju tu kat kedai sampai lama-lama, kita kata ambil sudah lah, boleh pakai sama saja. Beza sikit je ni, benang sikit-sikit ya, beza sikit ya. Orang perempuan dia tengok dulu. Tapi ada orang lelaki macam tu, ada macam tu, tak apalah. Sebenarnya itulah kesempurnaan orang perempuan, dan kita orang lelaki itulah kesempurnaan kita. Kalau dua-dua orang ada perasaan yang lebih, emosional lebih, ataupun nak teliti ni lebih, maka rumah tangga ni tak sempurna. Tapi seimbang. Sebab apa perlunya seorang wanita tu dia teliti lebih, emosional lebih, emosi lebih, kerana dia nak menjaga anak, nak mengandung, nak melahirkan, nak membesarkan anak. Semua ni perlukan pada teliti. Belek anak, oh ini kena buah ni, oh ini kena buah ni. Kita orang lelaki nak berbedak kan anak. Kita berbedak, nak ada berbedak. Orang perempuan yang kena berbedak sikit kata dia. Ni kena sikat sikit. Kita lah boleh, jalan. Orang perempuan dia kata ni, baju seluar dengan baju tak sama ni warna, tak matching ni. Abang tukar lain. Tak malu ke orang? Kita orang lelaki jom bawa anak keluar saja. Maka sempurna. So kita tak ada keadaan nak fikir semua tu, orang perempuan fikir. Orang perempuan pula tak ada nak fikir macam mana kerja kita, cari nafkah kita, jumpa orang kita, menanggung pelbagai problem di luar sana. Orang perempuan tak ada fikir itu. Tapi Allah beri nanti kepada kita untuk cari nafkah. Maka sempurna cukup. Allah senang amat. Dan kita orang lelaki ni tak fikir halus-halus sangat. Contoh masalah di luar kita tak boleh sangat di rumah. Kita banyak kita ala bepilah. Nanti esok lagi lain. Itu orang lelaki. Jadi kita emosional kita kurang. Emosi orang perempuan lebih, maka dia serai di rumah. Kerana problem di rumah itu lebih kecil daripada problem di luar. Problem menjaga anak lebih kecil daripada problem mencari nafkah. Walaupun ada sebahagian orang perempuan kata problem atau masalah mendidik anak lebih besar daripada masalah cari nafkah. Tak apalah, masing-masing macam pandangan. Dua-duanya kerja yang besar. Perlukan mental yang sihat, perlukan fizikal yang sihat, perlukan emosi yang dikawal, perlukan ilmu, perlukan pengalaman, pelbagai cara dan juga ilmu untuk elokkan dan bahagiakan rumah tangga. Tak apalah, ni bukan kursus kahwin, nak ngaji kitab ni, beri kita kitab. Okay. Sedangkan sesuatu yang segera adalah dunia. Dunia tu tiga lah kita sebut tadi. Okey, ayat ni Allah kata apa? Siapa nak dunia, ajalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Ajalna, siapa nak dunia, kami segerakan pada dia dunia. Ambillah dunia ni. Maksudnya siapa hidup dia hanya nak mencari harta, kata Allah bagi harta Allah. Ambillah. Tetapi bukan semua orang dapat. Allah kata apa? Ajalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Kami segerakan, kami beri dunia ni bagi siapa yang kami kehendaki. Allah senang amat. Saya baca sikit ayat atas sebab boleh kata tak faham bawah ni. Kemudian Allah kata apa? Thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madmuman madhura. Kemudian kami jadikan tempat kembali siapa ni? Orang yang hanya nak dunia. Hidup hanya fikirkan harta tanpa fikirkan ridha Allah, tanpa fikirkan agama Allah, tanpa fikirkan umat Rasulullah. Dakwahnya macam mana, yang susahnya macam mana, yang sakitnya macam mana, yang tak dapat agamanya macam mana, tugas kita apa kita perlu buat, masjid ni perlukan apa, masjid nak buat apa tak peduli.
Masyarakat komuniti nak buat apa program tak peduli. Hidup dia, tujuan dia, matlamat dia, harta aku banyak. Aku umur 50, aku dah ada 1 juta dalam bank. Target dia tu. Maka siapa dia hanya peduli harta dia, dia peduli dunia dia saja semata-mata. Dia nakkan itu saja, bukan nakkan Allah. Hidup bukan dia hamba Allah, nak yang itu saja. Allah itu kami bagi, tapi kami bagi pada siapa yang kami nak saja. Maksudnya ada orang yang hanya penat dan letih saja mencari tapi tak dapat. Tapi ada orang berpenat lelah mencari dunia dia dapat. Tetapi bahayanya satu. Bahayanya kata Allah, kemudian kami jadikan tempat kembalinya nanti di akhirat, nanti dalam kubur, nanti di akhirat sana tempat kembali dia adalah neraka Jahannam. Seolah-olah Allah nak bagi tahu kata tak ada guna, tak ada manfaat, sia-sia, siapa hanya mencari harta, pangkat, nama dan sebagainya. Kenapa? Akhir kesudahan apa? Soalan pulun kaya untuk usaha neraka. Itulah rasa kata. Pulun dari penama untuk usaha neraka. Pulun nak kekuatan untuk usaha neraka. Bagus tak bagus? Dia pulun betul habis malam fikir belajar syarikat, bisnes, projek. Allah SWT. Lawan nak projek sampai tipu, dah rasa tak kira lah. Janji juta mesti boleh dapat nanti. Dah juta sikit lah. Lepas 10 juta. Aku mesti dapat sekian-sekian. Target aku. Seolah-olah dia target 10 juta hidup dalam hidup dia ni untuk dimasukkan neraka. So 10 juta tu tiket untuk masuk neraka. Untuk apa tu? Lebih buruk lagi yang berpenat lelah, lebih tak dapat pun Allah tak bagi. Neraka pula masuk neraka nanti akhirat, na'udzubillah. Itu Al-Quran, tadabbur Al-Quran. Tapi ayat ni Allah kata, ayat ni Allah kata, Allah SWT, siapa yang nak, bukan siapa yang cari lagi. Maka yuridul ajilah. Siapa nak bukan cari lagi, nak lain, cari lain. Nak ni maksudnya apa? Aku ni nantilah umur 60. Pencet nanti kau pergi masjid, aku pergi ngaji nanti. Nantilah agama-agama nantilah. Dah puluh cari duit tu. Ini orang yang nak dia panggil. Kerja dah pergi lagi. Dia mula bekerja. Target 60 baru pergi masjid, baru ini. Kalau sempat, alhamdulillah, takut dah sempat saja. Dan takut Malam tu aku fikir nak buat projek lain pula. Alhamdulillah, dah dapat dia banyak. APF lah apa semua, SP. Ini tak apa. Jadi siapa yang nak saja Allah akan bagi. Tapi untuk siapa saja yang nak lah. Tetapi di akhirat tempat kembali neraka, na'udzubillah min dzalik. Dalam keadaan terhina lagi dan terusir. Tengok kata Imam Haddad, jika seorang yang hanya inginkan sahaja, inginkan dunia sahaja, tempat kembalinya adalah neraka dalam keadaan tercela dan terhina. Baru nak Allah terjanji neraka. Orang nak harta saja, orang nak nama saya hidup ni, tak mau aku, tak mau rida aku, tak mau jadi hamba aku. Aku bagi makan, aku bagi minum, aku bagi sihat, aku bagi kekuatan, bagi anggota yang sempurna, bagi iman, bagi Islam, bagi jadi umat Nabi Muhammad. Tapi kau tak mau syukur. Engkau nak cari makhluk aku, engkau tak cari rida aku pun. Allah SWT. Jadi macam mana keadaannya? Allah janji untuk lempak neraka Jahannam, na'udzubillah. Ini siapa yang nak. Dia boleh tak salah dia cari harta, tak salah. Tapi matlamat rida Allah. Jadi orang kaya bukan tujuan. Dia hanyalah perantaraan, wasilah. Jadi orang ternama juga, jadi orang pangkat besar juga, bukan semua itu tujuan matlamat hidup. Ada orang matlamat dia ni Perdana Menteri, tak apa itu matlamat dia. Sebenarnya itu bukan matlamat. Itu hanyalah perantaraan. Allah SWT. Untuk kita mencapai tujuan. Tujuan apa? Allah. Maksudnya Allah. Tujuan kita Allah. Ridwanu minallahi akbar. Ridha Allah paling besar sekali. Ayat Quran. Maksudnya saya jadi Perdana Menteri, contoh. Saya jadi Perdana Menteri untuk apa? Untuk cari ridha Allah dalam tu. Untuk buat baik kepada hamba-hamba Allah. Untuk jalankan amanah, adil. Buat kebajikan dengan duit dan pangkat yang ada. Tolong agama Allah. Tolong orang yang perlukan. Tolong orang yang susah. Peduli anak yatim. Peduli orang miskin. Saya akan capai ridha Allah. Itu maksud dia Perdana Menteri. Itu maksud dia orang berpangkat. Itu maksud banyak syarikat. Itu tujuan. Allah tujuan. Allah SWT. Jadi tak salah kerja siang malam. Yang salahnya siang malam tak kenal Allah. Siang malam tak ada nak cari ridha Allah. Yang salah. Okey ya. Allah mengatakan nanti, maka lebih-lebih lagi mereka yang berusaha mencarinya. Nak baru nak Allah janjikan neraka Jahannam tempat kembali. Apatah lagi kalau lebih-lebih lagi lah kata Imam Haddad, kalau lebih berusaha pergi cari usaha.
Ya, tak salah kerja, tak salah. Nanti orang kata, oh ni tasawuf ni ajak untuk tidak kerja. Siapa kata ajak tasawuf ajak tidak kerja? Kalau kita mengaji, kita kata tasawuf, kita mengaji bagi sempurna lah, jangan mengaji satu kitab. Mengaji dengan guru, mengaji banyak kitab sikit, supaya pemahaman kita tu luas. Okey, tasawuf ni bukanlah ilmu untuk membuang harta, bukan untuk miskin dengan kita, tidak. Allah SWT. Tasawuf adalah ilmu yang nak mendidik jiwa, nak bersihkan jiwa, nak membimbing akhlak, Allah SWT, nak menghasilkan nur, makrifah mengenai Allah, supaya kita menjadi orang baik dalam apa bidang kita duduk. Itu saja. So ada hadis Nabi SAW, mafhumnya sebaik-baik harta di tangan orang soleh. Seolah Nabi nak beritahu kata apa? Orang kaya yang terbaik adalah orang soleh. Ilmu tasawuf untuk mensolehkan seorang, untuk mengislahkan, mengelokkan seorang. Kalau dia kaya, teruskan kaya, silakan. Cuma kita dengar kisah-kisah ulama-ulama terdahulu, ada yang tinggalkan harta, ada yang suruh murid dia tinggalkan pangkat. Itu kerana apa tu? Bukan tu tujuan tasawuf, bukan. Itu adalah suatu tarbiyah, bimbingan anak murid selagi mana tak turun daripada pangkat ni, dia akan terus jauh, terus kotor jiwa dia. Maka guru melihat anak murid ni yang terbaik untuk dia meninggalkan dulu apa yang dipegang pada waktu ni. Sahkan dulu pada orang lain, wakilnya, anaknya, atau siapa saja. Bila dah bersih jiwanya, dah faham, dah mengenal, dah tahu, dah sedar, barulah ambil balik jawatan tu, barulah ambil balik apa yang dia ada tu. Itu saja. Kalau tasawuf itu memusuhi kekayaan, macam mana kalau ulama-ulama besar tasawuf, imam-imam tasawuf ni kebanyakannya orang kaya, kebanyakan. Syekh Abdul Qadir ni kaya, sultan, awliya. Syekh Abdul Qadir ni pernah orang bagi kat dia satu, orang hadiah lah pada tubuh. Orang zaman dulu kaya-kaya semua, takat harta juta-juta bilion tu biasa saja orang dulu lah. Allah senang emas, perak dan tangan mereka lah orang dulu. Jadi seorang cinta pada Syekh Abdul Qadir, dia bagi pada Syekh satu kasut, yang atas kasut tu dia letak permata. Mahal lah, maksudnya mahal lah. Permata-permata, belian-belian, cantik lah. Mahal lah, mungkin harga mungkin RM50,000, mungkin RM20,000, mungkin mahal lah, maksudnya mahal. Syekh Abdul Qadir Jalani menghargai apa yang orang bagi, dia pakai. Dia pakai, dia pergi mana? Di masjid pakai. Pakai kasut terbaik di masjid. Kalau kita pakai kasut, paling orang tak curi ni. Tak apalah, macam mana ikutlah, masing-masing, tak nak masalah apa. Tak ada haram pun, silakan. Masing-masing pilihan. Perkadunya pilihan kita, pilih kasut mana. Syekh Abdul Qadir Jalani dia pilih yang pakai kasut mahal ni. Ke masjid, masuklah masjid, tidak kisah dengan kasut dia. Keluar masjid, ada orang kata, wahai Syekh, kasut engkau cantik. Dia kata, adakah engkau berkenan, engkau teringin? Nah, aku beri pada engkau, hadiah. Kaya tetapi kekayaan tak ada dalam hati, hanya ada di tangan. Maksudnya kekayaan dan dunia mereka, para wali ni macam selipar saja. Waktu mereka nak, mereka pakai. Waktu mereka tak mau, mereka boleh tanggalkan. Allah senang. Maksudnya dunia mereka, harta mereka, nama mereka, pengikut mereka tak ganggu hati mereka. Dengan Allah SWT tak ganggu. Tak ganggu semayang mereka, tak ganggu time zikir mereka, tak ganggu khusyuk dengan Allah, tak ganggu jadi hamba Allah. Tetap hamba saja, walaupun pengikut makin tambah. Hamba saja walaupun nama makin naik. Hamba saja walaupun harta bertimbun-timbun makin bertambah. Hamba saja, hamba. Setengah orang waktu harta tak ada, mana diri, saya orang miskin saja, saya tak ada apa, saya paling lekeh di kampung ni. Bila mula naik peniaga dia, naik nama dia, dapat sikit duit, timbun, lain, jalan lain. Lepas tu Piramli dah buat filem Alibaba tu. Bila mula jadi orang kaya, jalan pun nak tukar. Apa nak tukar jalan? Jalan macam biasa sudah. Hamba lah. Allah bagi ni daripada Allah semua. Nak tunjuk pada siapa? Allah bagi semua untuk syukur. Nak tunjuk pada siapa? Allah senang. Allah ajak kita syukur dengan pemberian dia dan merendahkan diri sama hamba dia. Waqfil janahaka lil mu'minin. Ayat Quran. Allah firman kepada Rasulullah, rendahkan sayapmu, rendahkan dirimu, maksudnya kepada orang beriman. Sedangkan Rasulullah dalam kalangan orang beriman, siapa paling tinggi sekali? Rasulullah paling tinggi kedudukan, paling tinggi nama. Warfa'na laka dzikrak, dalam ayat tu firman Allah tu, warfa'na laka dzikrak, kami mengangkat sebutan namamu. Maksudnya tidak disebut namaku melainkan sebelahnya namamu.
Di tiang-tiang arash ada la ilaha illallah, sebelah Muhammad Rasulullah. Dan hadis Imam Dailami, setiap dendam dan syurga, setiap pokok-pokok dan syurga, semua ada kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu maksud warafa'na laka dzikra. Bila disebut nama aku, disebut juga namamu sebelahnya. Maksudnya Allah menunjukkan Allah cinta dan kasih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah angkat sebutan, Allah angkat, Allah muliakan Rasulullah dan kalangan makhluknya. Itu maksudnya. Seperti mana kata Imam Busiri, macam Allahumma salli ala khairul khalqillahi kullihim khairul khalqillahi bi kullihim. Rasulullah itu dia sebaik makhluk Allah seluruhnya. Dia terbaik sekali. Makhluk Allah paling mulia. Tapi Allah kata apa? Rendahkan diri kamu. Rasulullah yang paling tinggi, Allah rendahkan diri pada siapa? Pada orang mukmin. Mukmin ni ada kaya, ada miskin, ada tak ada rumah, ada di jalan. Itu mukmin, beriman pada Allah. Allah wajibkan Rasulullah rendahkan diri pada semua orang. Yang paling tinggi disuruh rendah diri. Tambah kita yang rendah, takkan tambah rendah pun. Ada orang baru naik sikit, lain sikit cakap dia. Baru naik sikit, lain sikit gaya dia. Tuan kita pun gaya macam lain. Semangkau pun gaya macam lain. Padahal kita hamba saja. Maka tasawuf nak didik apa? Naiklah kamu setinggi mana pun, tapi tetap kamu hamba. Maksud tasawuf, dia puas, mungkin dia raja, dia sultan, dia menteri, tapi hati dia hamba, dia hamba Allah saja. Duduk seorang-seorang, orang ingat Allah, takut pada Allah yang apa yang dia buat. Sayyidina Umar Al-Khattab tu tinggi lah tu, Amirul Mukminin. Zaman itu terbuka, dia dapat buka banyak negara-negara. Hebat, pemimpin dihormati. Sayyidina Umar di Rom sangat takut dengan nama Sayyidina Umar. Nama pun takut dah. Bukan jumpa Sayyidina Umar lagi. Diceritakan ibu-ibu di Rom, kalaulah anak daripada tamat tidung, duduk tangguk tamat tidung, duduk tepuk tamat tidung, dia kata apa? Lebih engkau tidung wahai anak, sekali Sayyidina Umar main. Nak terus. Budak takut Sayyidina Umar, orang tua takut Sayyidina Umar, pemimpin Rom takut Sayyidina Umar. Padahal tak jumpa Sayyidina Umar, tuan tengok sebagian dia apa? Buat senang. Tapi Sayyidina Umar ni tinggi, tapi hati hamba pada Allah SWT. Sayyidina Umar pernah menyatakan, Allah senang, kalaulah, andailah aku ni tak dilahirkan oleh ibu, bukan bagus. Kalau aku tak lahir ke dunia, nanti aku tak tanya di akhirat. Macam nanti aku nanti di akhirat. Tak tahu Sayyidina Umar dia tengok rumput. Kan bagus kalau dia rumput. Tak tahu dia tengok tanah. Kan bagus kalau menjadi tanah. Tak kena tanya nanti di akhirat semua ni. Aku ni kena tanya nanti. Aku takut dengan dosa-dosa. Dia kata ada dosa. Sayyidina Umar Al-Khattab. Sedangkan Rasulullah dah bersabda, kalaulah ada Nabi selepas aku, Umar lah Nabi. Sayyidina Umar. Terus cerita kita sikit lagi. Sudah sepantasnya lah jika seorang yang berakal berbalik dan menjaga diri darinya. Terus, wal akhiratu hiyal jannah, wal akhiratu hiyal jannah, wa la yakfi fi husulil fawzi bihal iradatu faqad bal hiya ma'al iman wal amal salih al musyaru ilaihi bi qawlihi ta'ala wa sa'ala sa'yaha wa huwa mu'min. Ini pembahasan lain pula. Sedangkan akhirat, Allah kata siapa yang nak akhirat, wa man kana yuridul akhirah, man kana yuridul akhirah, wa man arada al akhirah, wa man arada al akhirah wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Okey. Sedangkan akhirat, Allah kata siapa nak akhirat, man arada al akhirah, siapa nak akhirat adalah syurga. Siapa nak syurga maksudnya? Hidup harapan dia nak apa? Aku mudah-mudahan dia di syurga. Allah SWT. Okey. Seorang tidaklah cukup meraih kebahagiaan di dalamnya hanya dengan berkeinginan saja. Kalau dunia lain, akhirat lain. Dunia ingin saja, Allah kata apa? Aku sediakan neraka Jahannam. Kalau akhirat lain pula, Allah kata siapa yang nak akhirat, nak syurga ni banyak perbahasan lah. Orang awam nak syurga sebab makan minum lah. Kesedapan syurga, kelihatan syurga, kekasih-kasih Allah yang lebih tinggi. Mereka pandang kami nak syurga ni sebab apa? Di situ tempat Allah redha. Nak Allah redha, di situ boleh jumpa Rasulullah SAW. Allah dapat nikmat melihat Allah SWT itu
itu orang yang tinggi sikit dia punya faham mereka. Allah senang. Kalau kita ni, maksudnya kita orang awam dia kata masuk syurga boleh rehat, boleh makan minum pun tak apalah, alhamdulillah tak apalah. Bolehlah. Cuma tingkatkan sikit. Terus jadi siapa nak akhirat, nak syurga, tak cukup meraih Allah senang kebahagiaan dalamnya dalam syurga hanya dengan ingin saja. Sebab Allah kata yang dalam ayat ini wasa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min. Ada syarat dia. Nak akhirat, nak dunia tak ada syarat apa. Nak sedialah maka jahanam. Kalau nak dunia senang-senang tanpa berdiri redha dan agama Allah. Kalau nak syurga, terus Allah kata tak jamin syurga. Tak tolak jamin syurga terus. Allah tak kata siapa nak akhirat, nak syurga kami masukkan dalam syurga. Tidak. Tapi ada syarat dia. Siapa nak akhirat itu nak syurga, maka wasa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min. Allah senang. Apa dia tu? Haruslah disertai dengan iman dan amal yang baik. Yang menunjukkan firman-Nya lalu menempuh jalan menujunya. Wasa'alaha sa'yaha, iaitu maksudnya menempuh jalan akhirat tu. Siapa nak akhirat dan syaratnya menempuh jalan akhirat, kena beramal, mengaji, untuk ilmu. Allah senang. Siapa keluar dari rumah dia, sabda Rasulullah, Allah senang. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ila jannah. Orang siapa keluar dari rumah dia tempuh tu jalan nak pergi menuntut ilmu, Allah mudahkan jalannya ke syurga. Kata ulama hadis, apa maksud sahalallahu tariqan ila jannah? Maksudnya Allah mudahkan dia untuk beramal dengan amalan amal soleh untuk mudah dia masuk syurga. Apa tanda kita main menuntut ilmu ni Allah nak masuk kita dalam syurga? Apa tanda dia? Lepas kita mengaji, tidak main balik ilmu setiap malam, rasa nak baik. Lain tu, perubahan tu ada. Nak istiqamah tu ada. Nak kekal dalam ta'at tu ada. Tanda insyaAllah di syurga. Nabi yang sebut tu. Allah mudahkan. Sahalallah. Bukan dia mudah masuk syurga. Allah mudahkan dia masuk syurga. Bila Allah mudahkan, tak kira Amerika ke Jepun ke, Malaysia ke, Indonesia ke, Rusia ke, Ukraine ke, tak kira apa negara pun, Israel ke, tak boleh halang dia. Siapa yang Allah telah mudahkan, tak ada siapa susahkan. Tak boleh susahkan bila Allah mudahkan. Okey ya? Terus. Tapi syaratnya, nak akhirat syaratnya amal soleh, menempuh jalan menujunya. Kena beramal, kena ngaji. Ngaji dan amal. Ikhlas kerana Allah, bersihkan jiwa. Salawat banyak pada Rasulullah. Zikir banyak-banyak sekadar mampu kita. Sebaik zikirlah la ilaha illallah. Kata Imam Haddad dalam kitab ini, kalimat la ilaha illallah ataupun zikir la ilaha illallah, dalam tu terkumpul semua zikir. Semua rahsia zikir terkumpul dalam tu. La ilaha illallah. Sayyidina Musa pernah tanya, ya Allah, boleh tak engkau beri pada aku satu zikir yang paling tinggi sekali? Macam kita kan, macam tu juga. Minta kita jumpa Tok Guru, kita buat apa? Minta zikir. Ustaz ada zikir tak? Zikir istimewa sikit, best sikit, maksudnya yang tinggi sikit. Nabi Musa pernah minta tu, nak zikir tertinggi. Baca tu cukup dah, tak baca yang lain dah. Kata Allah, katakanlah wahai Musa, la ilaha illallah banyak-banyak. Kata Sayyidina Musa, ini dia baca dah, tak ada yang lain dah, special sikit. Tak, la ilaha illallah kata Allah. Sejak zaman dulu Nabi-Nabi Rasulullah terdahulu sampai zaman dah ni, kalimah la ilaha illallah. Siapa ada kalimah la ilaha illallah masuk syurga. Allah senang. Kalimah la ilaha illallah yang bezakan kafir dan Islam. Allah senang. Siapa sebut kalimah la ilaha illallah, dia terselamat dari neraka. Hadis kursi Allah firman, la ilaha illallah hisni wa man dakhala hisni amin min azabi. Kalimat la ilaha illallah adalah bentengku. Benteng maksud penjagaan daripada Allah SWT. Siapa masuk dalam bentengku, amin min azabi, selamat dari azabku. Berapa kali dah kita sebut la ilaha illallah setiap hari? Berapa kali? Jangan kurang daripada 100 kali. Paling kurang 100 kali lah. Ada juga Tok kita kata paling kurang 300 kali la ilaha illallah. Eloknya kita buat lepas subuh dengan lepas maghrib. Tak boleh lepas maghrib, kita buat lepas isyak. Tak boleh lepas isyak, buat lepas asar. Yang penting lepas subuh kita jaga. 100 paling kurang lepas subuh. Atau waktu mana kita malapang, maksudnya zikir la ilaha illallah sampai kita menghayati maknanya. Dan usaha yang disyukuri adalah amal yang dikabulkan. Dan Allah kata apa? Wa sa'adaha sa'yahu wa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Apa maksud sa'yuhum mashkura? Maksudnya usaha mereka adalah usaha yang disyukuri, iaitu amal dikabulkan oleh Allah SWT. Maksudnya siapa yang nak akhirat beramal, Allah terima amal dia. Yang menjadikan pelakunya, kalau dunia lain pula, dunia Allah kata siapa nak, Allah senang, aku beri pada siapa yang aku nak saja.
Ada orang tak dapat maksudnya. Akhirat Allah kata apa? Siapa beramal menempuh jalan akhirat, aku kabulkan amal dia. Seolah macam jaminan dah. Dunia tak ada jaminan untuk kita, akhirat ada jaminan untuk kita. Seolah macam tu. Kalau kamu nak aku, kamu dapat aku. Kalau kamu nak makhluk aku, kamu tak dapat, tak tahu tak dapat lagi. Dapat tak dapat, tak tahu lagi. Kamu nak aku, kau nak makhluk aku. Kalau kamu cari redha aku dapat, pasti dapat. Kalau cari makhluk aku, makhluk Allah yang hina, yang hancur, yang akan binasa, tak tentu lagi dapat tak dapat. Kalau dapat pun binasa habis, tinggal. Allah dah dapat redha dia, habis. Sama lamanya nikmat. Sampai tak padan-padan dapat nikmat daripada Allah, tak padan. Setutup dengan satu kalam guru saya lah, Tuan Guru Haji Ayub. Dulu duduk main ngajak di Masjid Umar Al-Khattab tu salah saya. Dia duduk main ngajak di balik pulau tu dah. Saya ingat masjid tu nak. Orang pergi buat suyuk. Tuan Guru ni ada murid kan tadi. Dia nak murid Tuan Guru Mazudi lah. Dia kata apa? Kita amal ni atas dunia ni, dengan Allah nak balas, dengan redha dia, dengan syurga dia, tak padan pun dengan apa kita amal kata dia. Cuba cek tengok. Kata dia, Allah firman Al-Quran, dia baca ayat. Dia guru mursyid lah, orang kata guru dia mursyid. Masya Allah dia. Allah senang. Tuan Guru baca, dia baca ayat. Allah senang. Allah firman Al-Quran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard mu'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada keampunan Tuhanmu dan syurga seluas langit dan bumi. Maksudnya siapa beramal taat pada Allah, cari redha Allah, Allah beri kepada dia anugerah syurga untuk dia seluas langit dan bumi. Maksudnya tanah yang dia akan dapat di dalam syurga seluas langit dan bumi untuk dia. Untuk orang lain seluas langit dan bumi juga. Siapa beramal soleh, bertaubat kepada Allah, dapat redha Allah, Allah beri dia syurga seluas langit dan bumi. Selama-lamanya pula tu. Sedangkan kita beramal ni sikit saja. Kita waktu mana umur kita 15 tu habis dah, tak ada apa tu, tak balik lagi. Ataupun zaman tak balik tu. Clear dah. Kata Imam Ghazali, siapa sehari dia tidur 8 jam, makan ataupun bermain 8 jam, dan Allah SWT beramal 8 jam, kalau dia mati umur 60, hanya 20 tahun saya ada beramal. Itu kalau beramal lah. Kerana sehari kalau dibagikan 3 ada 8 jam. 8 lebih 3, 24. Tidak. Tapi 20 tu kita kena tolak lah. 20 tu sebab kita dalam kita nak balik yang nak ngaji tu, tinggal lagi 20. 20 bagi yang 3 apa? Kita amal sehari kan 8 jam pun, contohnya sejam kita beramal sehari. Lah hidup kita ni tak sampai setahun pun. Kalau kita cek kita sampai setahun kita beramal, habiskan masa kita untuk amal tu tak sampai setahun kadang-kadang. Ada orang 2 tahun, ada orang tak sampai setahun, ada orang tak sampai 9 pun. Yang lain masa apa? Rehat, main, relax, tidur, makan, kerja. Contoh bagi kita beramal cukuplah setahun saja contoh. Tapi Allah kata apa? Aku balas syurga seluas langit dan bumi untuk kamu. Bahkan selama-lamanya nikmat tu tak akan habis. Syurga tak akan habis nikmat, selama-lamanya nikmat. Dan Allah tak pun masuk ke ahli syurga ni kalau melangkah balik, tak ada. Padahal tak padan kita amal. Tak padan. Luas rahmatnya. Allah senang. Sebab tu Allah kata, Tuhan kau tu luas rahmatnya. Inna rahmati wasi'at kulla syai'. Ayat ini Allah kata, rahmat Tuhanmu luas. Allah senang. Allah senang. Jadi apalah, tu kita bintang pergan ni sanjungan dan pahala yang besar. Allah senang. Bahkan dapat pujian pula dari Muhammad. Allah senang. Sahibul madha wa thana'a wa thawaba. Wa huwa al-amal wa huwa al-amal al-qabulu al-mustawjibu sahibul madha wa thana'a wa thawaba. Bukan setakat Allah terima amal kita buat nak Allah ni, nak redha Allah ni, bahkan Allah senang. Orang yang buat ni Allah, dia dapat pula pujian. Dapat pujian, dapat pahala yang besar. Alladzi la yanqadha wa la yafna bi fadlillah wa rahmatih. Pujian yang Allah bagi, kemuliaan yang Allah bagi, anugerah yang besar yang Allah bagi, tak akan berhenti dan habis. Selama-lamanya akan dapat. Orang yang nak Allah ni, Allah nak redha Allah ni, melalui anugerah dan kemurahannya. Siapa nak dunia, dunia habis. Siapa nak redha Allah, akhirat kekal selama-lamanya nikmat tu. Itu kesimpulan lah. InsyaAllah nanti kita akan sambung balik awal khasiru min kulli wajhin, tentang orang yang rugi. Allah alam. Minta maaf di atas panjang, minta maaf di atas dipanggil bawa sikit lah kita dapat ngaji malam ni, tak baca banyak. InsyaAllah kita jumpa bulan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah.
Alhamdulillah. Mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim Allahumma ij'al hidayah wa salam wa la tuwallina wa nasira wa la taj'alna min khalaqin hasbunallahu wa ni'mal wakeel Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika ya arhamar rahimin Allahumma lana dzunubana wa walidina rahmahum wa syayikhina wa li masyayikhina wa jami'il muslimin sallallahu alaihi wa sallam rabbil alamin